Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang sudi klik video Nina dan jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda korang support channel ni, okay? Baru-baru ni Nina ada ceritakan pasal tentera Amerika yang melakukan eksperimen ke atas tentera-tentera dia kan. Okay, kali ni kita masih lagi di topik yang sama iaitu tentang eksperimen, tapi kali ni bukan ke atas tentera dah. Eksperimen yang Nina akan ceritakan kejap lagi adalah tentang eksperimen psikologi pula. Eksperimen psikologi ni dikatakan telah bermula dah lama dah guys, sejak zaman purba lagi, iaitu sejak pada zaman Yunani dulu. Sampailah bidang psikologi ni telah menjadi bidang kajian rasmi pada tahun 1800. Pada tahun 1879, sebuah buku tentang psikologi telah diterbitkan buat kali pertama oleh Wilhelm Wundt. So kalau korang nak tahu, dia ni merupakan saintis dari Jerman. Bermula dari sinilah ramai saintis yang mula tertarik dengan reaksi manusia macam pemikiran dan juga perbuatan. Tapi kan ada beberapa eksperimen yang dibuat oleh saintis ni telah pun tersalah step. So untuk cerita hari ni, Nina akan ceritakan beberapa eksperimen lah yang agak disturbing dan Nina harap korang get ready, okay? So without wasting any time, let's get started. Eksperimen yang pertama ni dikenali sebagai Ivan Pavlov. Jadi ini adalah eksperimen yang terkenal lah sampai sekarang ni dan masih lagi digunakan. Eksperimen yang diorang buat ni adalah berkaitan dengan pemikiran. Dulu ni diorang telah mencipta satu loceng and then diorang bunyikan depan anjing. Kesannya anjing tu boleh terliur dan lapar, even dekat depan anjing tu tak ada pun makanan. Kiranya diorang ni berjaya mencipta kewujudan bayangan dalam fikiran anjing tadi. So bila bunyi je loceng bermaksud akan ada makanan. Selepas 20 tahun kemudian diorang nak gunakan kaedah yang sama ni, tapi bukan ke atas anjing ataupun kucing atau binatang-binatang lah, tapi ke atas manusia pula. Diorang fikir kalau anjing boleh dapat kesan yang sama, dan kemungkinan besar juga manusia akan dapat kesan yang sama macam anjing tu. So dalam ujian kali ni, diorang telah gelarkan eksperimen tadi sebagai The Little Albert Experiment. Dalam eksperimen ni, diorang telah menggunakan satu subjek iaitu seorang bayi lelaki yang berusia 9 bulan dalam uji kaji diorang. Awal tu diorang bagi arnab dan juga tikus putih kepada baby tadi, tapi reaksi budak tu negatif sebab dia belai-belai pula binatang tadi. And then diorang tukar pula, diorang ketuk paip besi dengan tukur sehingga membuatkan bayi tadi ni menangis. Yalah, sebab bunyi tu kan kuat dan mestilah budak tu akan takut. Lepas diorang dah ketuk-ketuk and then baby tu pun menangis, diorang bagi pula haiwan yang gebu macam anjing dia dekat dia dan juga satu topeng Santa Claus yang berjanggut. Reaksi budak tadi tu adalah dia memang takut dengan benda macam tu. Jadi apa-apa haiwan ataupun benda yang berbulu, jadi Little Albert ni jadi takut. Jadi bila mak budak ni nampak anak dia dah trauma dengan benda tadi, so dia pun tarik daripada eksperimen tu. Dan macam biasalah, eksperimen ni sebenarnya memang agak teruk lah dan telah dikecam oleh orang ramai dan menjadi kontroversi. Sebab yang pertama, diorang telah mencipta tindak balas ketakutan ke atas bayi tadi guys. Dan benda ni sangatlah tak sesuai dan bahaya untuk psikologi budak tadi. Sebab yang kedua pula, saintis tadi cuma menggunakan satu subjek je untuk membuat kesimpulan. Patutnya kalau dia nak tahu keputusan tu macam mana, dia kenalah ada sampel yang banyak. Tapi sejujurnya bagi Nina, memang eksperimen ni rasa memang tak patut sangat lah kot. Entah-entah budak tadi tu kan jadi trauma sepanjang hidup dia and then dia takut dengan benda-benda yang berbulu ataupun gebu. Send it. Okay, next story. Kajian yang kedua ni pula dibuat pada tahun 1939. 9 tahun sebelum tu, orang yang gagap bercakap ni kan dianggap berpunca daripada isyarat otak yang bermasalah. Kiranya masalah gagap ni adalah masalah fisiologi je. Pada zaman tu, siapa yang gagap akan dianggap gagap selama-lamanya. Ada seorang ahli psikologi yang bernama Wendell Johnson memang tak setuju dengan kesimpulan tadi. Bagi dia, gagap ni bukan berpunca daripada mulut budak tu, tapi sebenarnya bermula daripada telinga mak bapak. Kiranya dia cakap benda ni berdasarkan pengalaman dia dululah. Dia cakap masa dia kecil-kecil dulu, dia cakap lancar je sampai umur dia 5 ke 6 tahun. Tapi kemudian cikgu dia beritahu dekat mak ayah dia yang dia mula gagap. So untuk membuktikan teori dia yang satu ni, dia kenalah buat kajian kan. Jadi dia pun suruhlah staff dia yang bernama Mary untuk mencari 22 kanak-kanak yatim piatu sebagai peserta dalam kajian ni. Ada beberapa orang daripada kanak-kanak tadi yang cakap gagap dan kebanyakannya boleh bercakap dengan lancar. So Johnson ni telah membahagikan diorang ni kepada dua grup, satu yang bercakap gagap, satu lagi yang bercakap normal lah. Dalam grup gagap ni, budak yang gagap sikit pun akan dimasukkan dalam tu juga. Padahal budak tu gagap sikit je dan boleh cakap normal, tapi tetap dimasukkan ke dalam kumpulan gagap. Dalam tempoh 5 bulan pada tahun 1939, Mary ni akan jumpa budak-budak tadi untuk membuat penilaian. Grup yang bercakap normal ni memang selalu dipujilah sebab boleh cakap lancar
lancar. Manakala grup yang gagap ni pula selalulah kena marah dan selalu kena pelikih. So hasil daripada kajian yang diorang dapat tu kan, orang yang tak gagap pun sebenarnya boleh jadi gagap juga. Tapi yang paling kesian budak yang tak gagap yang dimasukkan ke dalam grup yang gagap tu tau. Sebabnya diorang punya gagap tu jadi lagi teruk disebabkan kecenderungan diorang terhadap orang lain. Jadi kiranya budak-budak yang gagap ni boleh mempengaruhi orang yang tak berapa gagap tu. So secara automatik diorang pun jadi ikut gagap sekali. Dan masalah gagap diorang ni telah menjadi kekal walaupun eksperimen tadi telah tamat berdekat-dekat. Jadi kira sampai ketua diorang tetap jadi gagap guys. Ada di antara peserta tadi yang masih lagi hidup dan diorang telah menyamai negeri Iowa dan juga University Iowa disebabkan kajian yang diorang telah masuk dulu ni. Salah seorang peserta yang join dalam kajian tadi tu kan bernama Catherine, dikatakan tak nak cakap langsung dengan orang luar sebab dia rasa diri dia pelik dan tak boleh bercakap normal macam orang lain. Jadi dia hanya berkomunikasi dengan orang yang terdekat dia macam family dan kawan-kawan je. So no wonder lah kajian ni dipanggil sebagai kajian raksasa kan. Kesian tu budak-budak yang sepatutnya lepas tu bercakap normal, tapi bila dimasukkan ke dalam grup yang bercakap gagap, secara automatik benda tu boleh mempengaruhi percakapan diorang. And then diorang pun telah gagap sampai ketua. Ya Allah, siannya. Okay, next story. Eksperimen yang terakhir ni pula dibuat oleh Stanford Philip Zimbardo pada tahun 1971. Jadi sebenarnya dia ni telah diberi kebenaran oleh Tentera Laut Amerika dan juga Polis Marine untuk menjalankan eksperimen psikologi dia berkaitan interaksi antara banduan dan juga warden. Eksperimen ni juga telah dikenali sebagai eksperimen penjara Stanford. So Philip ni telah mengumpul 12 orang peserta daripada Universiti Stanford itu sendiri dan juga kawan-kawan dia untuk melakukan uji kaji ni. Jadi diorang telah menggunakan satu ruang di bawah universiti tadi untuk membina penjara olok-olok. So dalam kajian ni Philip kata dia akan bayar peserta dia tadi tu sebanyak satu hari $15. Dalam kajian ni Philip telah menjadi warden, kawan-kawan dia menjadi pengawal, lepas tu peserta student tadi tu kan telah menjadi banduan. Lepas diorang dah set up penjara olok-olok diorang tadi tu kan, pada 13 Ogos tahun 1971 diorang pun telah memulakan eksperimen diorang ni. Philip juga telah menetapkan yang pengawal ni perlu menjaga banduan-banduan tadi sepanjang masa. Jadi diorang ni akan dibahagikan kepada 3 shift dan setiap satu shift tu ada 8 jam. Pengawal ni juga telah diberikan pakaian tentera dan juga tongkat kayu. Walaupun penjara ni cuma orang kata main-main je kan, tapi sebenarnya diorang buat ni macam real sangat. Cuma satu je lah syarat daripada Philip ni, dia kata jangan pukul banduan dan pengawal ni perlu menggunakan budi bicara. Hari pertama eksperimen berjalan dengan lancar, tapi pada malam hari pertama tu kan, pengawal tadi telah menghukum beberapa banduan. Tilam diorang telah dikeluarkan daripada sel and then pengawal tu buat bising supaya banduan-banduan ni tak boleh nak tidur. Hari yang kedua pula seorang peserta telah digugurkan disebabkan dia ni ada masalah gangguan. So start dari sinilah banduan-banduan yang lain mula memberontak. Diorang dah tak dengar arahan dan ada yang telah dikurung di dalam sel. Walaupun pengawal tadi dia punya shift 8 jam je kan, tapi ada yang stay sebab diorang nak elakkan pemberontakan tu semakin menjadi-jadi. Bila staff yang observe kajian ni balik, geng-geng pengawal ni akan layan banduan-banduan tadi tu sangatlah kasar. Diorang buat sebiji macam real life dekat dalam penjara, dah bukan macam dalam kajian dah. Korang bayangkan pengawal tadi dia ambil pemadam api yang dia letupkan dan baling ke arah banduan. Bukan tu je, diorang juga telah disumbat ke dalam sel, dipaksa ke bilik air dengan kepala yang bertutup dengan baldi dan dipaksa tak pakai apa-apa selama beberapa jam. Dah lah tak bagi diorang ni pakai apa-apa, lepas tu diorang ni dikurung secara bersendirian dan dibiarkan dalam tempoh yang lama. Masuk hari yang ketiga eksperimen, pengawal-pengawal tadi tu kan dah bertukar menjadi pengawal yang sebenar, yang betul-betul jaga dekat penjara sana. Si Philip ni sendiri pun dah mula khayal dengan dunia yang dia cipta sendiri. Dia macam seronok dengan apa yang dia dah buat dan dia dah lari jauh dengan objektif dia. Pada hari yang keempat pula ada banduan yang dah tak tahan dengan apa yang diorang hadap pada hari tu dan dia telah pun bunuh diri. Sebabnya diorang rasa diorang ni dah tak dapat rasa kehidupan yang sebenar lagi dah. Dan diorang ni memang dah betul-betul banduan. Padahal diorang ni cuma peserta kajian je. Akhirnya eksperimen ni telah pun ditamat pada hari yang ke-6. Pada hari tu Philip ni telah bawa girlfriend dia ke tempat kajian tu lah untuk tunjukkan dekat girlfriend dia apa yang dia buat dekat situ. Tapi reaksi girlfriend dia memang tak seperti yang Philip ni harap. Girlfriend dia memang tak boleh terima dan dia memang terkejut gila dan merasa jijik dengan perbuatan Philip. Sanggup Philip buat macam tu dekat orang, maksudnya peserta kajian kot. So disebabkan girlfriend dia macam tak boleh terima apa yang dia nampak, akhirnya Philip telah mengumumkan yang eksperimen tu pun telah tamat. Kiranya dia kata okey, kita kena stop eksperimen ni, semua boleh balik, macam tu. Pengumuman yang dibuat oleh Philip ni membuatkan pengawal-pengawal dia tadi tu kan merasakan frust yang teramat sangat sebabnya diorang baru nak jadi gila kuasa. Diorang mula rasa seronok boleh pukul orang sesuka hati. Akhirnya peserta dia pun balik macam tu je tanpa mendapatkan apa-apa pampasan yang dijanjikan oleh Philip. Dia bermula daripada eksperimen and then pengawal-pengawal tu dah rasa rasa macam betul kan, dah jadi pengawal, suka pukul-pukul, sampai kan peserta dia pun dah mula bunuh diri sebab tak tahan, sebab diorang dah rasa bukan diorang dalam kajian tapi diorang ni dah macam betul-betul dalam penjara.
Okay guys, sebenarnya cerita ni adalah ringkasan daripada kisah yang panjang, daripada eksperimen yang panjang, tapi Nina ringkaskan in case kalau korang nak Nina cerita details lagi panjang tentang eksperimen yang diorang buat dekat penjara ni, korang boleh komen dekat bawah. Kalau ramai yang nak Nina sambung ataupun cerita lagi detail tentang eksperimen yang terakhir ni, Nina akan buat untuk next video nanti. Jadi Nina nak tahu pendapat korang tentang ketiga-tiga eksperimen yang Nina kongsikan sebentar tadi. Yang mana korang rasa yang paling gila, yang korang rasa macam kenapalah diorang buat macam ni, tak patut langsung, memang tak ada langsung sifat kemanusiaan tu. Komen dekat bawah. Tapi sejujurnya Nina rasa yang last kali itulah yang paling tak patut langsung terjadi. Okay, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang belum lagi subscribe channel Nina, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.